Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Sihat ke? Okey. Ni ada lagi yang tak masuk lagi ni. Okey, kita tunggu 5 minit, okey? Kita tunggu lagi kawan-kawan kamu bagi masuk semua, okey? Okey. Kita boleh mulakan kelas kita hari ni? Boleh ke semua? Okey. Minggu lepas, cikgu dah cerita sikit lah apa tu meiosis, betul tak? Jadi hari ni cikgu nak recall balik. Okey. Jenis sel apa yang terlibat dalam meiosis? Okey, siapa nak jawab? Okey, Putri. Apa jawapan dia? Okey, betul. Sel gamet. Okey. Lagi satu. Berapakah bilangan akhir kromosom dalam sel anak? Okey, siapa tu? Arif. Okey, berapa? Okey, bilangan sel kromosom. Bilangan kromosom separuh. Separuh tu kalau dalam istilah biologi dia panggil apa? Haploid. Okey? Okey. Jadi, hari ni kita nak sambung. Okey, nampak tak slide cikgu ni? Okey. Okey, hari ni kita nak sambung apakah keperluan dan kepentingan meiosis. Okey, kenapa kita kena ada proses meiosis ni? Manusia kan, manusia semua akan mengalami proses meiosis. Samalah juga haiwan, betul tak? Okey, jadi apakah keperluan dia? Okey, cikgu nak kamu cari dulu jawapan. Kamu boleh fikir, kamu boleh WhatsApp kawan kamu ke, tanya, bincang dengan kawan kamu. Dah ke? Dah dapat ke? Okey, yang pertama. Siapa nak jawab dulu? Okey, Syafiqah boleh try? Okey, yang pertama ia memastikan bilangan kromosom diploid apabila melakukan pembiakan. Okey, kamu tengok dalam buku teks, betul tak? Okey. Maksud dekat sini, memastikan bilangan kromosom diploid maksudnya apabila sel gamet tu, macam contoh sperma dengan ovum, sperma separuh, ovum pun separuh, haploid. Bila berlaku persenyawaan, sel tu akan jadi diploid. Okey? Kalau tak melakukan proses meiosis ni, sel tu contohlah sel kromosom dalam sperma diploid, kromosom dalam ovum diploid, jadi dia akan jadi berganda. So dia takkan jadi manusia dah, mungkin dia akan jadi benda lain, betul tak? Okey, lagi. Yang seterusnya dia akan membentuk sel gamet melalui proses gametogenesis. Okey. Kita akan belajar kejap lagi gametogenesis ni. Lagi satu, dia akan menghasilkan variasi genetik. Variasi genetik ni nanti kita akan belajar dalam meiosis ni. Dia ada perpindahan silang. Okey, bila ada perpindahan silang itulah yang akan menyebabkan jadi variasi. Maksudnya walaupun mak ayah tak adalah anak tu dia akan jadi sebiji macam mak ayah dia. Dia akan adalah beza sikit je. Macam tu. Dalam meiosis ni, dia beza tau dengan mitosis. Meiosis ni dia ada dua peringkat, iaitu meiosis 1 dengan meiosis 2. Okey. Dalam peringkat meiosis 1 ni, dia akan adalah profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dengan telofasa 1. Okey. Lepas telofasa 1, dia akan ada sitokinesis. Okey, untuk menghasilkan dua sel anak. Lepas tu, dua sel anak ni pula, dia akan melalui proses meiosis 2 pula. Meiosis 2 ni iaitu dia akan follow balik lah. Profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dengan telofasa 2. Kat sini, okey, nampak kan meiosis 1 ni? Okey. Meiosis 1 ni penting sebab dalam meiosis 1 ni lah dia akan menghasilkan sel haploid tadi. Kalau dia tak menjalankan proses meiosis 1 ni, jadi sel tu takkan menjadi haploid lah. Kalau dia terus ke meiosis 2, dia sama juga macam terus buat sel tu menjalani proses mitosis. Okey? Jadi meiosis 1 ni
pada peringkat profasa ni penting. Sebab apa? Okey, macam biasa peringkat profasa ni pada mulanya kromatin akan menebal dan memendek dan membentuk kromosom. Okey. Dalam profasa 1 ni, kalau kamu tengok kan dalam gambar rajah ni kan, warna merah dengan warna biru. Warna merah yang panjang ni walaupun dia nampak ada 2 melekat tapi dikira 1 kromosom. Yang warna biru ni 1 kromosom. Okey, kalau tengok dekat gambar rajah ni. Jadi dalam gambar rajah ni dia ada berapa kromosom? Okey, Syahira, berapa? Okey, betul. Dalam kiranya dia ada 4 kromosom. Kiranya setiap kromosom ni dia ada kromatik berkembar. Kromatik berkembar tu kan warna merah tu kan yang panjang ada 2, betul tak? Okey, maksudnya yang panjang tu satu tu kromatik, satu lagi kromatik. Sebab tu dia dipanggil kromatik berkembar. Lepas tu kromosom ni dia dalam meiosis ni dia ada kromosom berpasangan. Kita tengok yang merah dengan biru yang panjang kan, dua-dua sama panjang. Cuma satu warna merah, satu warna biru. Betul tak? Okey. Kromosom panjang ni dia juga boleh dipanggil bivalent ataupun tetrad. Bivalent ni maksudnya 2 lah, ada kromosom merah dengan kromosom biru. Tetrad ni maksudnya kromatik tu ada 4. Betul tak? Kita tengok yang warna merah yang panjang ada 2, yang warna biru yang panjang ada 2. Jadi 2 tambah 2, 4. Sebab tu dia disebut tetrad. Kalau kita tengok kan, okey, yang poin ketiga ni dia kata proses pindah silang berlaku antara kromosom homolog berpasangan pada kiasma. Okey, kita tengok yang panjang lah, senang. Nampak tak kat bawah tu dia ada persilangan. Warna biru dengan warna merah tu yang panjang tu. Okey, dekat persilangan tu lah dia akan jadi pindah silang. Maksudnya warna biru ni akan pergi dekat kromosom merah, yang merah dekat ujung ni akan pergi dekat kromosom biru. Okey, inilah dipanggil pindah silang. Okey, seterusnya kita akan pergi ke metafasa. Okey, dekat metafasa kita tengok kan, dekat kromosom homolog berpasangan ni, okey, kita dah nampak dah. Dekat hujung, dekat tempat kiasma tadi tu, yang warna merah, kat hujung dia tu ada sikit warna biru. Betul tak? Okey, yang warna biru pula ada sikit warna merah. Maksudnya dia dah berlaku pindah silang kat sini. Okay, dekat metafasa ni, kromosom homolog berpasangan ni akan berada pada satah khatulistiwa. Okey, nampak kan guys yang putus-putus tu? Tu satah khatulistiwa. Maksudnya dia ada dekat satah tengah-tengah. Dekat tengah-tengah nukleus tu. Okey. Jadi dekat sini, dekat hujung setiap kutub ni ada gentian gelendong. Gentian gelendong ni akan ikat dekat tengah-tengah kromosom ni. Tengah-tengah kromosom ni kita panggil sentromer tau. Okey. Gentian gelendong ni akan ikat dekat sentromer ni. Okey. Setiap kromosom ni akan terikat dengan gentian gelendong dari kutub sel yang bertentangan. Okey. Lepas tu kita tengok dekat anafasa. Gentian gelendong akan mencerut dan menyebabkan kromosom homolog berpasangan berpisah ke kutub bertentangan. Okey, kita nampak kan? Tadi kan yang merah panjang duduk sebelah biru panjang. Tapi sekarang tengok dia dah tertarik ke kutub. Okey? Jadi maksudnya dekat sini kromosom homolog dah berpisah dan pergi ke kutub bertentangan. Seterusnya kita tengok dekat telofasa pula. Telofasa ni apabila dah kromosom tiba di kutub, lepas tu setiap sel akan mengandungi bilangan kromosom haploid. Kan cikgu dah cakap tadi, meiosis 1 ni penting untuk menghasilkan bilangan haploid. Okey, jadi dekat sini kita boleh nampak lah, jelas kat sini. Okey, dekat yang sel yang ke atas tu, okey, dia ada warna merah panjang dengan warna biru pendek. Kat bawah pula ada warna biru panjang dengan warna merah pendek. Maksudnya setiap sel ni dah tinggal jadi 2 kromosom. Dekat profasa tadi dia ada 4 kromosom. Okey. Kat sini tinggal 2 kromosom. Okey. Lepas telofasa,
dia akan mengalami proses cytokinesis. Cytokinesis ni, membran plasma akan mencerut untuk menghasilkan dua sel anak. Okey, lepas cytokinesis ni, okey, sebelum ni kan kita dah belajar kita sel, betul tak? Okey, dalam kita sel tu kita ada proses interface ataupun interfasa ni. Tapi bagi meiosis 1 nak ke meiosis 2, dia tak ada interfasa tu. Okey, interfasa ingat balik tak? Interfasa tu ialah, okey, dia ada fasa G1, fasa sintesis, fasa G2, baru masuk fasa M, betul tak? Fasa M ni iaitu fasa mitosis ataupun meiosis. Fahamkan yang tu? Okey, jadi dekat sini untuk daripada proses peringkat meiosis 1 nak ke meiosis 2, dia tak ada interfasa. Jadi sebab apa dia tak ada interfasa? Sebab kat sini ditulis, okey, DNA tidak menjalani replikasi. Okey, jadi tak perlulah interfasa tu. Okey, setakat ni faham ke? Cikgu terangkan apa tu meiosis 1. Cikgu nak suruh lukis, jadi faham tak? Okey, faham semua? Okey, jadi kita masuk pula dekat meiosis 2. Peringkat meiosis 2. Okey, peringkat pertama kita akan tengok profasa 2. Okey, meiosis 2 ni senang kalau cikgu nak cakap, dia sama je macam mitosis dulu. Cuma yang penting tadi kalau kat meiosis dalam fasa meiosis ni dia kena ada meiosis 1. Kalau tak ada meiosis 1, dia akan sama je lah macam mitosis. Betul tak tadi awal cikgu cakap? Kan? Dalam meiosis 2 ni, okey, yang pertama dia ada profasa 2. Profasa 2, dalam profasa 2, okey, kita tengok tadi kan, cikgu ada cakap kromosom ni terdiri daripada kromatid berkembar yang terikat dekat dengan sentroma. Lepas tu, dalam proses profasa 2 ni, okey, dia nak mula balik lah proses untuk pembahagian sel. Jadi dia dah ada gentian gelendong mula terbentuk. Lepas tu kita akan masuk dekat metafasa 2. Okey, metafasa 2 ni sama juga dalam metafasa mitosis. Jadi kromosom ni akan tersusun secara rawak pada satah khatulistiwa. Okey, dekat sini dia beza dengan meiosis 1 tadi, kromosom homolog berpasangan kan, tapi yang ni kromosom saja. Okey, jadi setiap kromatid akan terikat dengan gentian gelendong pada sentroma. Seterusnya kita tengok pula anafasa 2. Anafasa 2 dia kata sentroma kromatid berkembar akan berkembar berpisah. Jadi pasangan kromatid berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan. Okey, bila dah bergerak kutub bertentangan, okey, dekat sini mungkin ada yang keliru. Lepas fasa ni dia akan panggil balik kromatid tu sebagai kromosom. Faham? Kita dah habis fasa anafasa, dia akan masuk ke proses telofasa 2. Okey, telofasa 2, kromosom akan tiba di kutub sel. Lepas tu gentian gelendong akan mula menghilang, membran nukleus akan terbentuk. Okey, jadi dekat sini kita tengok dekat telofasa ni, setiap sel akan tinggal berapa? Berapa kromosom? Okey, berapa kromosom? Berapa? 2. Tadi masa profasa 1 kromosom ada berapa? 4. Jadi maksudnya betul lah dekat sini bila proses meiosis dia akan menghasilkan sel anak yang mempunyai kromosom haploid. Okey. Okey, lepas tu dia akan ada proses cytokinesis. Cytokinesis ni untuk menghasilkan sel anak lah. Jadi dekat sini dia akan menghasilkan 4 sel anak. Lepas tu setiap sel akan mempunyai jumlah kromosom separuh. Sel haploid akan berkembang menjadi gamet.
Faham tak kat sini? Boleh tak semua? Okay, dah habislah proses meiosis ni. Okay, ada yang tak faham ke kat mana-mana? Ada nak tanya cikgu tak? Betul ni semua faham? Kalau macam tu, cikgu nak kamu buat peta pokok mengenai jenis sel, jumlah kromozom dan kepentingan meiosis. Okey, cikgu nak kamu buat petiting dalam bentuk peta pokok tu. Okey, cikgu bagi masa 10 minit. Boleh ke? Okey, cepat buat dulu. Dah siap? Tolong hantar dalam grup WhatsApp, okey? Okey, dah siap ke semua? Okey, kalau dah siap, cikgu nak kamu buat rajah aliran proses meiosis 1 dan meiosis 2. Okey, maksudnya cikgu nak kamu buat daripada profasa 1, metafasa 1, anafasa 1, telofasa 1. Lepas tu kamu sambung ke profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dengan telofasa 2. Sampailah hasilkan 4 sel anak. Daripada 1 sel induk dan hasilkan 4 sel anak. Kalau yang ni cikgu bagi masa 10 minit, sempat tak? Okey, buat dulu. Okey, dah ke? Mana cikgu tak nampak apa dekat grup WhatsApp ni? Baru berapa yang hantar ni? Okey, dah. Okey. Sekarang kita jawab kuis. Tak banyak pun, sikit je soalan ni. Boleh tak? Boleh ya? Okey. Cikgu dah copy link kuis ni dekat chat. Okey. Siapa jawab cepat, siap, betul semua, cikgu bagi hadiah. Boleh? Okey, cepat jawab. Cikgu bagi masa dalam 5 minit je. Boleh? Okey. Okey dah. Sekejap cikgu tengok. Oh, yang nombor 1, siapa ni? Safia lah. Betul semua tak? Ni salah satu lah Safia. Cikgu bagi soalan dah senang je. Okey, kat mana salah ni? Kepentingan ke? Okey. Kita tengok balik kepentingan tadi. Kepentingan tadi ada 3 kan? Betul tak? Okey, kepentingan tadi yang pertama, aku cakap apa? Yang pertama, membentuk sel gamet melalui gametogenesis. Yang kedua, menghasilkan bilangan kromosom diploid apabila melakukan pembiakan. Yang ketiga, menghasilkan variasi genetik. Okey. Okey, Safia, ingat tak kepentingan ni? Okey, sekejap. Cikgu nak tengok siapa yang jawab betul semua. Hana. Okey, nanti PM cikgu. Cikgu belanja top up. Okey? Dah, kita nak habis kelas dah. Okey, cikgu nak buat rumusan. Sebabkan semua tak nak buka kamera, jadi cikgu nak panggil nama seorang-seorang. Boleh? Okey, yang pertama cikgu nak panggil Syahira. Kamu terang balik dekat cikgu apa proses dalam peringkat meiosis 1. Cikgu nak fasa profasa 1. Okey. Betul. Okey, yang kedua cikgu nak panggil Fadi. Cikgu nak Fadi terang kat cikgu apa tu metafasa 1. Okey. Okey. Siapa lagi cikgu nak panggil? Okey, Aifa.
Aifa boleh bagi tahu cikgu tak apa tu anafasa 1? Ya, betul. Anafasa 1, kromosom homolog berpasangan berpisah. Okey. Okey, dekat telofasa 1 cikgu nak panggil siapa? Hadif. Okey, telofasa 1. Okey, dekat telofasa 1 ni apa yang penting? Sel anak mempunyai kromosom yang haploid. Okey. Okey, kita masuk pula dekat peringkat meiosis 2. Okey, untuk profasa 1, okey. Siapa nak bagi tahu kat cikgu? Okey, Putri. Profasa 1 pula, profasa 2 dalam peringkat meiosis 2. Okey. Apa tu profasa 2? Okey, betul? Okey, lepas tu cikgu nak panggil Arif. Arif, apa tu metafasa 2? Proses dekat metafasa 2. Betul? Okey, lepas tu cikgu nak panggil siapa lagi cikgu tak panggil ni? Okey, Hani. Okey, Hani, apa tu anafasa 2? Okey, betul. Jadi dekat anafasa 2 ni, kromatik tadi tu kita dah panggil kromosom, okey? Dia dah tukar status dah jadi kromosom. Okey, last kali telofasa 2. Telofasa 2, cikgu nak panggil Nabil. Okey, Nabil. Okey. Betul lah tu apa Nabil cakap. Jadi, kat sini, cikgu rasa semua dah faham kan? Apa tu meiosis 1, apa tu meiosis 2. Lepas tu fasa-fasa dalam meiosis 1, fasa-fasa dalam meiosis 2. Okey. Tadi pun kita dah jawab kuis. Cikgu tengok semua betul je ni kat sini. Kebanyakan lah. Dapat 4, ada dapat 5. Okey, baguslah baca ni. Okey, ada apa-apa lagi tak? Ada nak tanya cikgu tak? Ada yang tak faham lagi tak? Okey, tak ada. Semua dah faham kan? Okey, kalau macam tu kita tangguh kelas kita ke minggu depan. Selamat berpuasa semua walaupun dah hari ni dah 15 Ramadan. Okey, kita jumpa lagi minggu depan ya. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.